Okey, selamat tengah hari. Hari ini kita sambung lagi Asas Sains Komputer tingkatan 2 dengan subtopik 2.1.1 struktur kawalan ulangan while. Okey, struktur kawalan ulangan while. Kalau minggu lepas kita belajar struktur kawalan ulangan. Tapi minggu lepas kita belajar struktur kawalan ulangan for. Okey. Untuk hari ini kita nak sambung struktur kawalan ulangan jenis yang kedua, iaitu struktur kawalan ulangan while. Okey. Okey, kita tengok pengenalan. Pengenalan kepada struktur kawalan ulangan while. Okey, sebelum tu struktur kawalan ulangan. Bila dikata struktur kawalan ulangan, dia mesti uji berdasarkan syarat. Okey, kalau kita buat dalam bentuk carta alir, selalunya dia ada syarat dekat sini. Okey. Kalau syarat tu benar, okay, dia akan laksanakan tindakan. Mungkin ada tindakan dekat sini. Okey. Dan kemudian dia akan ulang, naik balik ke atas. Ini adalah struktur kawalan ulangan. Ulangan maksudnya dia akan ulang naik ke atas. Okey, ini mungkin true. Dia akan naik ke atas balik. Okey, dia akan uji syarat balik. Itu maksudnya struktur kawalan ulangan. Ulangan anak panah dia selalu akan ulang naik ke atas. Berbeza dengan struktur kawalan pilihan. Kalau struktur kawalan pilihan, dari segi anak panah, selalunya anak panah tu akan turun ke bawah. Okey, selalu macam itulah. Okey, kita tengok lagi pengenalan dia. Ulangan dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Okey, selagi syarat benar, dia akan ulang. Ulangan dilaksanakan selagi syarat benar. Okey, syarat benar dia akan terus ulang. Ini syarat benar. Okey, dia buatlah apa-apa tindakan dekat sini. Okey, mungkin ada tindakan lagi kat sini. Lepas tu dia akan naik ke atas. Ulang. Selagi syarat benar. True. Okey. Kalau syarat tak benar ataupun palsu, false, dia adalah tindakan lain. Ataupun dia pergi dekat tamat. Okay. Ini serupa dengan struktur kawalan for, yang mana penyataan syarat diuji sebelum pernyataan yang berulang dilaksanakan. Okey, sama juga dengan struktur kawalan for yang kita belajar minggu lepas tu. Penyataan syarat diuji sebelum pernyataan yang berulang dilaksanakan. Maksudnya macam ni, kita uji syarat dulu. Syarat tu diuji di atas. Lepas syarat diuji, barulah dia buat pernyataan. Ya, pernyataan yang ni. Kalau ada lebih pun dia akan laksanakan. Laksanakan pernyataan dan dia akan ulang balik ke atas. Itu maksudnya syarat diuji sebelum pernyataan berulang dilaksanakan. Sebelum uji syarat dahulu, barulah pernyataan berulang dilaksanakan. Okey, seterusnya tengok yang bawah ni. Perbezaan bagi struktur kawalan for, bilangan ulangan adalah ditetapkan. Okay, bagi struktur kawalan for, bilangan ulangan adalah ditetapkan. Okay. Kita dah tahu dah berapa kali kita nak ulang. Tapi untuk struktur kawalan while, bilangan ulangan tidak diketahui. Itu beza dia. Okay. Struktur kawalan for, bilangan ulangan telah ditetapkan. Manakala dalam struktur kawalan while, bilangan ulangan tidak diketahui. Okey, ini adalah jadual yang menunjukkan persamaan dan perbezaan bagi struktur kawalan ulangan for dan struktur kawalan ulangan while. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah dari segi persamaan. Persamaan antara struktur kawalan ulangan for dengan struktur kawalan ulangan while. Apa yang sama? Okey.
Penyataan syarat diuji sebelum pernyataan yang berulang dilaksanakan. Macam saya tunjuk dalam slide yang sebelum ni, syarat diuji sebelum pernyataan berulang dilaksanakan. Okey, ada syarat dekat sini. Lepas tu ada penyataan. Okey, pernyataan. Okey, kita buat pernyataan ni, lepas tu dia akan ulang naik ke atas macam tu. Okey. Maksudnya kita uji syarat dulu. Ini adalah syarat. Penyataan syarat diuji sebelum pernyataan yang berulang dilaksanakan. Ini syarat, ini pernyataan berulang. Ingat, syarat diuji dulu. Okey, seterusnya kita tengok dari segi perbezaan. Okey, perbezaan bagi struktur kawalan ulangan for dengan struktur kawalan ulangan while. Untuk struktur kawalan ulangan for, tadi saya dah sebut, bilangan ulangan telah ditetapkan, telah diketahui. Okey. Tapi bagi struktur kawalan ulangan while, bilangan ulangan tidak diketahui dan sama ada syarat dipenuhi atau tidak. Okay. Jadi ini adalah perbezaan bagi struktur kawalan ulangan for dan while. Yang ni kena ingat sikit saja kan, persamaan dia dan perbezaan. Struktur umum struktur kawalan ulangan while. Okey, struktur umum, pengguna masukkan input. Input ini diuji berdasarkan syarat yang ditetapkan. Selagi syarat adalah benar, pernyataan yang berulang dilaksanakan. Ulang langkah 1. Okey, kalau kita nak buat dari segi catat alif supaya lebih mudah nampak, okey, dia akan jadi macam ni. Mungkin kita ada mula, okey. Catat alif mesti ada mula kan? Pengguna masukkan input. Input ni simbol macam mana? Catat alif. Segi 4, selari macam tu kan? Okay, mungkin ada macam ni lah. Okay, pengguna masukkan input. Lepas tu, input ini diuji berdasarkan syarat. Syarat simbolnya diamond. Okay, macam ni. Selepas pengguna masukkan input, mungkin ada syarat diuji kat sini. Okay, ini adalah pengujian syarat. Selagi syarat benar, okay, jika syarat benar, pernyataan berulang dilaksanakan. Macam tadilah pernyataan berulang tu. Mungkin ada input dekat sini, mungkin ada proses. Okay, ini adalah pernyataan yang berulang selepas syarat diuji. Okay, ini mungkin ada palsu lah. Kalau palsu, mungkin dia pergi ke bawah jadi tamat ke kan? Tamat. Mungkin macam tu lah. Ini contoh. Okay. Okay. Bila pernyataan tu dilaksanakan, dia akan ulang balik, uji balik syarat. Dia akan naik balik ke atas. Ulang. Okay. Itu maksud dia. Ini adalah gambaran secara umum lah. Okay. Bagi catat alif untuk struktur kawalan while. Okay. Dan ini adalah syarat. Yang ni adalah pernyataan yang berulang. Dia akan ulang. Tengok syarat benar tak? Kalau syarat benar kali kedua, dia ulang lagi. Ulang-ulang, lepas tu uji syarat. Syarat benar untuk kali ketiga, ulang. Macam tu. Okay, dan kali keempat katakan syarat tu dah tak benar, palsu, dia akan pergi ke sini. Okay, masuk sini. Dan tamat. Macam tu. Okey, seterusnya. Struktur kawalan while bagi satu algoritma yang menerima dan mencetak nama yang ditaipkan oleh pengguna selagi nama yang ditaip bukan ruang kosong. Okey. Ini dia bagi contoh struktur kawalan while. Okay. Bagi algoritma yang
menerima dan mencetak nama. Menerima maksudnya input. Okay. Input, mencetak adalah output. Mencetak apa? Mencetak nama. Okay. Nama yang di-type oleh pengguna. Selagi nama yang di-type bukan ruang kosong. Ini adalah situasi dia. Okay, kita tengok dari segi pseudocode. Okay, yang ni Rajah 2.15 adalah pseudocode. Pseudocode yang menerima dan mencetak nama yang di-typekan oleh pengguna selagi nama yang di-type bukan ruang kosong. Okay, tengok mula, minta pengguna masukkan nama. Okay, kalau dari segi ayat, kita boleh buat macam ni. Okay. Masukkan nama. Okey, kita suruh pengguna masukkan nama. Okey, settle dah yang ni. Setkan P sama dengan nama yang dimasukkan. Okey, ayat ni maksudnya P ni adalah satu pemboleh ubah. P adalah pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah bagi nama yang dimasukkan. Maksudnya macam ni. Apabila pengguna masukkan nama, okay, arahan akan keluar pada skrin komputer, masukkan nama. Okay, pengguna masukkan nama. Nama dia Ana. Okay, Ana. Okay. Nama ni akan diumpukkan, nama Ana ni akan diumpukkan kepada pemboleh ubah yang bernama P. Pemboleh ubah P. Maksudnya macam ni. Kita ada satu pemboleh ubah, nama pemboleh ubah tu P. Lepas tu kita ada satu ruang lah untuk nilai pemboleh ubah tu. Okay, nilai dalam pemboleh ubah ni adalah bergantung pada input pengguna. Tadi pengguna masukkan apa? Nama dia Ana kan? So Ana akan masuk sini. Okay, jadi pemboleh ubah P akan pegang nilai yang pertama adalah Ana. Macam tu. Okay. Kalau dari segi ayat ni, setkan P sama dengan nama yang dimasukkan. Maksudnya P sama dengan Ana lah. Macam tu. Okay. P, pemboleh ubah P menyimpan nilai Ana. Okay. Saya nak terangkan sikit. Ni, tanda sama dengan ni sebenarnya bukan tanda sama dengan ya. Dalam pengaturcaraan, ini simbol macam ni, simbol ni adalah simbol umpukkan. Umpukkan. Ataupun kita kata memberi nilai kepada pemboleh ubah. Tak faham tanya ya? Ni simbol sama dengan ni sebenarnya bukan simbol sama dengan. Dia adalah simbol yang menunjukkan umpukkan ataupun memberi nilai kepada pemboleh ubah. Maksudnya macam ni. Okay, bila pengguna masukkan nama Ana, Ana ni akan masuk kepada pemboleh ubah P. Maksudnya nilai Ana ni akan diumpukkan kepada pemboleh ubah yang bernama P. P tu pemboleh ubah P akan pegang nilai dalam tu adalah Ana. Ini adalah nilai. Nilai. Ini P ni adalah nama pemboleh ubah. Okey. Maksudnya meletakkan nilai Ana tu ke dalam pemboleh ubah P. Okey, itu maksudnya yang ni. Okey. Siap, yang ni siap, yang ni pun dah. While P bukan ruang kosong. While tu adalah selagi. While ni maksudnya selagi. Okay. Selagi P bukan ruang kosong, papar P. Maksud syarat kat sini, dia tanya, P bukan ruang kosong. Tengok P dekat sini. Adakah dia ruang kosong? Dia ada nilai? Ada nilai? Ada. Ada. Nilai dia Ana kan? Jadi syarat ni, P bukan ruang kosong, ya lah kan? Ya.
memang dia bukan ruang kosong, dia ada nilai. Jadi paparkan P. Jadi komputer kita akan paparlah output dia. Output dia akan papar dekat sini, dekat skrin komputer kita, dia akan papar ANA. Okey? Ini kita nampak pada skrin yang ni. Lepas tu dia akan ulang balik naik atas. Pengguna masukkan nama. Pengguna akan masukkan nama yang kedua. Tadi ANA, sekarang nak buat nama apa? Nama apa nak buat? Cabalin. Okey, pengguna masukkan nama kali kedua dia masuk Cabalin. Cabalin ni dia akan diumpukkan kepada pemboleh ubah P. Maksudnya pemboleh ubah P sekarang pegang nilai apa? Cabalin kan? Okay, ANA tadi tu tak ada dah, dia dah buang dah. Dia pegang nilai baru iaitu Cabalin. Okay, jadi P sekarang ni bukan ANA dah. Okay, Cabalin. Okay, Cabalin akan masuk kepada pemboleh ubah P yang ni. P bukan ruang kosong. Adakah P ruang kosong sekarang? Ruang kosong tak? Tak kan? P ada nilai, dia pegang nilai Cabalin. So, P bukan ruang kosong. Ya. Paparkan P. Sekarang ni. Lepas tu, Cabalin. Okay. Ana tadi ada yang pertama. Cabalin yang kedua ya. Okay, kemudian. Papar P, Cabalin, dia naik balik atas. Okay. Pengguna masukkan nama. Okay. Kali ni, pengguna masukkan nama. Nama apa pula nak masukkan? Ya. Okay, pengguna masukkan nama Faridah sekarang. Okay. Jadi, pemboleh ubah P sekarang akan pegang nama apa? Faridah. Kan? Jadi yang ni, nilai Faridah, ini adalah nilai. Nilai Faridah akan diumpukkan. Diumpukkan ke pemboleh ubah yang bernama P. Okay, sekarang pergi ke sini. P bukan ruang kosong. P. Ruang kosong kan ada nilai? Ada nilai kan? Ya. Ya. P bukan ruang kosong? Ya. Dia bukan ruang kosong. Ya. Jadi paparkan P. So dia akan papar nama saya pula lah kat bawah tu. P. Faham tak? Dah 3 kali dah dia papar kan? So dia naik atas. Pengguna masukkan nama. Kali ni pengguna tak masukkan nama dah. Pengguna hanya tekan enter kosong saja. Okay. Bukannya pengguna type kosong, dia tak type kosong tapi dia tekan enter. Dia tak isi apa-apa tapi dia tekan enter saja. Maksudnya kosong lah. Di ruang tu kosong. Faham tak? Tak ada apa, tak terisi. Jadi sekarang ni setkan P sama dengan nama yang dimasukkan. P ni, nama yang dimasukkan ni maksudnya kosong, tak ada nilai. Bukannya sifar. Kosong, ruang kosong terus. Ruang kosong. Okay, lepas tu pergi kat bawah ni lah. P bukan ruang kosong, ya ke tidak? P bukan ruang kosong? Tidak. Tidak. Sebab P sekarang ruang kosong. So dia pergi tidak kan? Tidak, dia pergi tamat. Faham tak? Tamat. Jadi output kita yang ni lah output kita. Faham? Faham kan? Contoh 24, pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan sehingga pengguna menaik kosong. Maksudnya dalam situasi ni, pengguna akan masukkan nombor. Selagi nombor tu bukan kosong, komputer kita akan menjumlahkan nombor tersebut. Komputer kita akan membuat pengiraan hasil tambah nombor tersebut. Contoh kalau katakan pengguna type nombor pertama adalah 1. Lepas tu, komputer akan jumlahkan 1. Yang pertama adalah 1 lah kan jumlah dia. Lepas tu kali kedua pengguna typekan 5. Jadi komputer akan jumlahkan 1 tambah 5 jadi 6 macam tu. Okay. Lepas tu yang seterusnya pengguna type 3. Komputer akan jumlahkan tadi 6. 6 tambah 3 dapat 9. Faham? Seterusnya pengguna type kosong. Bila pengguna type kosong, maksudnya atau cara tu akan berhenti. Bila berhenti dekat sini, dia akan paparkan jumlah berapa? Jumlah berapa?
1 tambah 5, 6. 6 tambah 3, 9. Okay. Sebab bila pengguna typekan kosong dekat sini, maksudnya Nilai yang atau cara berhenti kan? Kat kosong ni dia stop. Dia tak jumlahkan dah. Okay, proses yang terlibat. Proses terlibat, pengguna diminta memasukkan nombor-nombor yang hendak dijumlahkan. Macam mana kita nak suruh pengguna masukkan nombor? Maksudnya kita kena bagi arahan. Okay, kita kena bagi arahan dekat pengguna. Contoh arahan yang mudah untuk minta pengguna masukkan nombor. Kita bagi arahan macam ni lah. Masukkan nombor. Tu tinggal ruang kosong kat sini. Nanti pengguna akan masukkan nombor. Okay. Apabila pengguna menaip kosong, ulangan akan terhenti. Apabila kosong, ulangan akan berhenti. Dan jumlah bagi semua nombor yang telah dimasukkan akan dipaparkan. Jumlah akan dipaparkan. Bila type je kosong, ulangan terhenti. Okay. Dan jumlah akan dipaparkan. Senang je. Langkah 2, mendraft algoritma dan melakukan semakan semula. Proses dan keputusan yang berikut dimurnikan untuk menghasilkan draft algoritma. Isytihar pemboleh ubah. Agak-agak awak pemboleh ubah apa yang kita nak guna kat sini? Bagi tahu saya pemboleh ubah apa kita nak guna. Masukkan nombor. Mesti ada pemboleh ubah yang bernama nama apa? Mesti ada pemboleh ubah yang bernama nombor, kan? Lepas tu kita nak suruh komputer kira hasil tambah. Bila kira hasil tambah, mestilah ada jumlah. Betul. Jadi pemboleh ubah yang kita rangka, yang kita rancang lah untuk atur cara ni, ada 2 pemboleh ubah. Kalau ada lebih nanti kita tambah. Tapi yang kita nampak sekarang ada 2, iaitu pemboleh ubah nombor dan pemboleh ubah yang bernama jumlah. Okay. Isytihar penyataan pengawalan while. Kenapa kita guna while? Kenapa kita tak guna for? Kenapa kita guna struktur kawalan ulangan while? Siapa boleh jawab? Kenapa kita guna while? Kenapa kita tak guna struktur kawalan ulangan for? Sebab kena ulang. Sebab kena ulang satu. Jawapan yang lebih tepat kita kata sebab kita tak tahu berapa kali pengguna nak ulang. Maksudnya kita tak tahu sampai bila pengguna nak masukkan nombor. 4 kali ke 5 kali ke baru dia nak masuk kosong. Faham tak maksud saya? Maksudnya pengguna boleh masukkan nombor tu beberapa kali. Ikut suka dia nak masuk 5 kali ke 6 kali ke 10 kali ke. Lepas tu baru dia masukkan kosong untuk tamat. Okay? Maksudnya pilihan di tangan pengguna, dia tak ditetapkan. Okey, tu sebablah tadi kita kata, di awal tadi kita kata, struktur kawalan ulangan while, bilangan ulangan tidak apa? Tidak diketahui. Ya, betul. Pandai. Okey, bilangan ulangan tidak diketahui. Kita tak tahu, ikut suka pengguna lah nak ulang berapa kali pun. Kalau for, kita dah tetap dah mula dan tamat. Kan? Okey, seterusnya input atau output. Untuk nak paparkan hasil tambah, kita perlukan output. Okay, input ni untuk kita suruh pengguna masukkan nombor. Okay? Dan kita uji syarat. Okay, seterusnya, tengok slide yang 8. Ada pula slide ni. Tadi tak ada. Okay, tadi saya dah terangkan slide 7. Seterusnya slide 8. Isytihar pemboleh ubah jumlah dan nombor. Okay. Tadi kan kita dah rancang dah pemboleh ubah yang kita nak guna tu mesti ada pemboleh ubah jumlah dan nombor. Setkan nilai jumlah kepada kosong. Okay. Maksudnya pemboleh ubah kita kalau kita isytihar, biasakan kita tak macam ni. Pemboleh ubah kita nama jumlah. Ini nilai dia. Nilai awal dia berapa?
Berapa nilai awal dia? Kosong. Kosong. Pandai macam tu. Kosong. Pandai. Betul kosong. Kemudian kita ada pemboleh ubah yang kedua. Apa nama pemboleh ubah kedua? Nombor. Nombor. Very good. Okey, lepas tu setkan nilai nombor. Setkan nilai pemboleh ubah nombor kepada kosong. Kosong. Okey, setakat tu faham kan? Yang ni adalah nilai. Yang dalam tu nilai. Yang ni adalah nama pemboleh. Boleh ubah. Ya, very good. Macam tu. Okey. Okey, dah settle dah yang tu. Paparkan mesej, masukkan nombor. Paparkan mesej. Ini adalah input. Sebab kita suruh pengguna masukkan nombor. Jadi pada skrin komputer kita, dia akan keluarlah ayat macam ni. Ayat yang kita duduk dalam ni. Okay, dalam pengikat kata tu dia akan keluar macam tu. Masukkan nombor. Okey, lepas tu tinggal ruang kosong lah untuk pengguna masukkan nombor lepas ni. Okey. Setkan nilai nombor. Maksudnya nombor yang dimasukkan oleh pengguna ni. Setkan nombor yang dimasukkan oleh pengguna dekat sini. Nombor apa ni yang pengguna masukkan ni. Okey. Setkan dia sebagai nombor yang dimasukkan. Maksudnya yang ni akan pergi ke pemboleh ubah nombor. Dia akan masuk ke sini. Okey, dia akan masuk ke sini. Nanti. Okey. While nombor bukan sifar. Selagi pengguna masukkan nombor yang bukan sifar. Contoh 10. 10 akan masuk sini kan? Selagi bukan sifar, kira. Jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Nombor sekarang 10. Jumlah tadi kosong kan? Sekarang berapa jumlah yang baru? Jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Maksudnya kita akan buat penyataan yang sini dulu. Yang sebelah kanan dulu. Jumlah ni akan ambil nilai awal. Berapa? Berapa nilai jumlah yang awal? Kosong kan? Tambah. Okey, nombor yang pengguna masukkan ni. Berapa sekarang? 10. Jadi, kosong tambah 10 dapat berapa? 10. 10 akan diumpukkan. Sebab ini tanda umpuk ni. 10 ni akan diumpukkan kepada pemboleh ubah jumlah. Okey. Pemboleh ubah jumlah ni sekarang bernilai 10. Maksudnya dekat pemboleh ubah jumlah ni sekarang kita tukar nilai lah. Nilai sekarang berapa? 10. Faham? Ulang langkah 5. Okey. Ulang langkah 5 dia akan naik ke atas ni. Tiba-tiba ter-off. Okey. Yang ni Okey, langkah 3. Okey, nanti kita buat. Okey, kalau kita tengok dekat situ. Jumlah dan nombor adalah dua pemboleh ubah. Okey, settle, boleh faham? Ini adalah nilai awal. Nilai awal bagi pemboleh ubah. Okey, nilai awal dia adalah kosong. Yang ni adalah apa? Yang ni adalah input. Okey, meminta pengguna memasukkan nombor. Bila input dalam catat alih, kita guna simbol macam ni. Okey, segi 4 selari. Setkan nilai nombor kepada nombor yang dimasukkan. Setkan nilai. Ini adalah satu proses. Okey. While nombor bukan sifar. Nombor bukan sifar. Ini adalah syarat. Okey, syarat macam ni. Kirakan jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Okey, jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Ini adalah satu proses. Okey, dalam catat alih dia akan duduk dalam segi 4 macam tu. Okey, ulang langkah 5. Pernyataan yang berulang selagi syarat yang diuji menjadi benar. Kalau kita tengok kat sini, while nombor bukan sifar, maksudnya nombor tu tak sama dengan kosong. Kalau ya, ini untuk jika syarat tersebut adalah benar, adalah ya. Okay, jika ya ataupun jika benar, dia akan buat pernyataan ulangan. Ini adalah pernyataan yang berulang jika syarat benar.
pernyataan berulang jika syarat benar. Jika syarat benar, dia akan ulang yang ni. Okey, dua pernyataan ni. Tapi jika syarat tu palsu, jika syarat palsu, dia akan terus pergi ke paparkan jumlah. Papar jumlah adalah output. Ini adalah output. Bila output, simbol dia segi 4 selari macam tu. Okey. Tadi saya kata yang ni dia akan turun ke nombor 7 apabila syarat adalah palsu. Okey, ataupun tidak. Palsu. Kalau ya. Okey. Seterusnya kita sambung lagi. Okey, dari segi pseudocode kita buat macam ni. Mula isytihar pemboleh ubah jumlah dan nombor, setkan jumlah sama dengan kosong, setkan nombor sama dengan kosong, par message masukkan nombor. Setkan nombor sama dengan nombor yang dimasukkan. Dekat sini adalah pernyataan umpukan. Okey. Kalau kita tengok, sorry. Kalau kita tengok ni, pernyataan sama dengan. Okey, kalau kita tengok kat sini ni, pernyataan ni adalah pernyataan apa? Simbol apa? Tadi saya terangkan. Simbol umpukan. Maksudnya, nombor yang dimasukkan oleh pengguna tu dia akan masuk kepada pemboleh ubah yang bernama nombor. Okey. While nombor, ni simbol apa ni? Ni simbol apa ni? Simbol macam ni. Simbol apa? Ini adalah simbol tidak sama dengan. Okey. Ini adalah simbol tidak sama dengan, tak sama dengan. Ingat simbol tak sama dengan. Ni. Nombor tak sama dengan sifar. Okey, dia akan buat pernyataan berulang. Lepas tu apabila syarat menjadi palsu, dia akan pergi ke paparkan jumlah dan tamat. Kan. Okey, mula isytihar pemboleh ubah jumlah dan nombor. Okey, sekarang kita buat. Kita ada satu pemboleh ubah yang bernama jumlah. Satu lagi pemboleh ubah bernama nombor. Okey. Lepas tu setkan jumlah sama dengan kosong, nilai awal jumlah kosong, nilai nombor adalah kosong macam tu. Paparkan mesej, masukkan nombor. Okey, ada mesej, masukkan nombor. Okey. Masukkan nombor, lepas tu pengguna akan masukkan nombor kat sini. Okey, kita cuba buat. Masukkan nombor, katakan 2. Jadi, nombor tu, nombor yang dimasukkan ni iaitu 2 akan masuk kepada pemboleh ubah yang bernama nombor. Jadi, nombor ni akan pegang nilai 2. Faham? Lepas tu dia turun ke bawah. Nombor tak sama dengan kosong. Nombor. Betul tak 2 tak sama dengan kosong? 2 tak sama dengan kosong, betul ke tak betul? Ya atau tidak? Ya kan? 2 tak sama kosong. Ya, dia pergi sini. Sekarang, Ya. jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Okey, kita buat yang kanan dulu. Jumlah ni berapa nilai dia? Sekarang berapa nilai jumlah? Kosong. Very good. Kosong tambah nombor sekarang? 2. Kan? Kosong tambah 2. Kosong tambah 2 kita dapat 2. Jadi jumlah ni, jumlah atas ni akan pegang nilai 2. Sekarang kita tukar kat sini. Ini adalah 2. Okey? Lepas tu dia naik atas kan? Naik atas. Paparan mesej, masukkan nombor. Sekarang nak masuk nombor berapa? Bagi tahu saya nombor berapa? Nombor berapa nak masukkan? Apa-apa nombor pun boleh. Okey, katakan 8. Masukkan nombor 8. Okey. Lepas tu pergi bawah. Nombor yang dimasukkan sekarang adalah 8. 8 akan masuk kepada pemboleh ubah nombor. Nombor ni sekarang pegang nilai 8. Okey.
Nombor tak sama dengan kosong. Nombor sekarang berapa? 8. 8 tak sama dengan kosong, ya atau tidak? Ya kan? Ya pergi sini. Sekarang kira jumlah sama dengan ni. Jumlah tambah nombor. Jumlah ni sekarang berapa? Jumlah dalam. Berapa kelas? Jumlah berapa? Kita ambil yang luar ni masuk ke dalam dulu. Ini jadi 2. Kan? 2 tambah nombor sekarang berapa? 8. Okey, ini adalah 8. 2 tambah 8 ialah 10. Jumlah sekarang jadi 10. So yang ni bukan 2 lah, sekarang dah jadi 10. Okey, naik atas lagi. Paparkan mesej, masukkan nombor. Okay, sekarang pengguna masukkan nombor iaitu 0. Okey, kita masuk 0 kat sini. Okey, nombor sekarang ni adalah 0. Nombor ni 0. 0 tak sama dengan 0, ya atau tidak? Tidak kan? Sebab 0 sama dengan 0, bukannya tak sama dengan 0. Kalau tidak, dia akan pergi bawah ni. Okey, paparkan jumlah. So, berapa dia akan paparkan? Berapa dia akan paparkan jumlah? Tengok dalam pemboleh ubah jumlah. Ada nilai apa? Berapa? 10. Okay. Jadi output kita adalah 10. Macam tu. Okay. Ini adalah struktur kawalan ulangan while. Okay. Sebab dia berulang sehingga pengguna masukkan nilai yang menjadikan syarat tu tidak benar. Kalau syarat tidak benar, baru dia keluar gelung. Okay. Senang saja. Okey, ni penerangan. Pemboleh ubah jumlah sama dengan 0 dan nombor sama dengan 0. Ini nilai awal. Awak kena faham ya yang ni. Nanti banyak lagi nak belajar pasal programming lah, pengatur caraan. Nanti nak buat atur cara, kena kenal apa itu pemboleh ubah. Pengguna diminta memasukkan satu nombor dan nilai nombor tersebut diumpukkan. Ini saya kata diumpukkan kepada pemboleh ubah nombor. Diumpukkan guna tanda apa tadi kelas? Umpukkan guna tanda macam ni kan? Sama dengan. Betul, very good. Ada juga jawapan. Ya. Okay, yang ketiga, ujian syarat untuk nombor bukan kosong dilakukan. Selagi nombor tu bukan kosong, jika ia proses penambahan jumlah sama dengan jumlah tambah nombor dilaksanakan. Selagi bukan kosong, dia akan jumlahkan nombor tersebut. Betul kan tadi kita buat? Kemudian mesej yang meminta pengguna memasukkan nombor berulang. Pengguna masuk lagi nombor. Lepas dia jumlah, pengguna masuk nombor. Okay. Lepas pengguna masuk nombor, dia akan jumlahkan lagi. Tapi bila pengguna masukkan nombor kosong, ulangan berhenti apabila ujian syarat nombor bukan kosong menjadi tidak benar. Okay, maksudnya bila nombor tu sama dengan kosong, maksudnya dia akan berhenti. Akhir sekali nilai jumlah dipaparkan sebagai output ni lah. Ni adalah output. Okey. Seterusnya. Contoh lain, struktur kawalan ulangan. Ni contoh ni saya ambil daripada internet. Bagus contoh ni. Rugi saya rasa kalau saya tak share. Tu saya letak juga dalam ni supaya kita boleh bincang. Okey, contoh 1. Ini adalah struktur kawalan ulangan while. Start, ni bahasa Inggeris tapi boleh faham lah, simple je. Start, J sama dengan negatif 5. Okay, J ni adalah pemboleh ubah kan? J. Dia pegang nilai berapa? Negatif 5, nilai awal dia. Okay, settle. Okay, turun bawah. Okay. Kita juga boleh buat jadual macam ni. J kurang atau sama dengan 0. Okay, macam tu. J sekarang nilai awal dia negatif 5. Okay, sekarang kita uji tengok syarat dia. Ini uji syarat.
J negatif 5 kan? Negatif 5 kurang atau sama dengan kosong? True or false? Ya ke tidak? Negatif 5 kurang dari kosong? Ya ke tidak? Negatif 5 kurang dari kosong? Ya kan? Ya. Bila ya, dia pergi ke bawah. True. True ni maksudnya ya lah. Dia akan paparkan J. Print J. Okay. Jadi dia akan paparkan output dia adalah J. J tu dia akan papar negatif 5. Okay. Kemudian dia naik atas ni. J sama dengan J tambah 1. Okay. Faham tak ni? Tengok betul-betul. J sama dengan J tambah 1. J dalam ni berapa? J dalam ni berapa? Yang ni negatif 5 kan? Negatif 5 tambah 1. Berapa negatif 5 tambah 1? Negatif 4. Jadi J yang luar ni, J luar ni akan jadi negatif 4. Okay. Jadi kat sini adalah negatif 4. Sini tukar dah nilai J, J jadi negatif 4. Okay, J luar ni negatif 4. Naik atas. Uji syarat. J ni berapa sekarang kelas? Berapa J sekarang? Negatif 4. Negatif 4 kurang dari kosong? Negatif 4 kurang dari kosong, ya ke tidak? Ya kan? Ya. Kalau ya, dia akan turun bawah ni. Print J, paparkan J. J sekarang berapa? Negatif 4. Dia akan keluar output negatif 4. Okay. Lepas tu dia ulang balik. Dia pergi sini. Okay. J yang dalam ni akan ambil nilai negatif 4. Negatif 4 kan? Tambah 1. Negatif 4 tambah 1 berapa? J sekarang negatif 4 tambah 1 jadi negatif 3. Okay, J sekarang adalah negatif 3. Tukar nilai, ini adalah negatif 3. Uji syarat dia. Naik atas ni, uji syarat. Negatif 3 kurang atau sama dengan kosong? Betul tak? Negatif 3 kurang atau sama dengan kosong? Ya kan? Kalau ya, dia pergi sini. Print J, paparkan J. Berapa dia nak paparkan? Negatif 3. Jadi lepas tu dia ulang lagi. Naik lagi macam tu. Okay, sekarang J dalam ni berapa? J ni sekarang adalah negatif 3. Tambah 1 menjadi J baru adalah negatif 2. Okay, jadi J sekarang pegang nilai negatif 2. Negatif 2. Okay, lepas tu naik atas ni. J sekarang adalah negatif 2. Negatif 2 kurang atau sama dengan kosong? Ya atau tidak? Ya, kan? Output J adalah sekarang negatif 2. Okay. Lepas tu naik lagi. J sekarang berapa? J adalah negatif 2. Tambah 1. Jadi sekarang J baru adalah negatif 1. Negatif 1. Tukar nilai dalam ni negatif 1. Okay. Naik atas. Negatif 1 kurang atau sama dengan kosong? Ya ke tidak? Ya. Okay, ya dia turun bawah. Print J, paparkan J. So, nilai dalam J adalah negatif 1. Macam tu. Okay, seterusnya. Naik atas ni. J sekarang berapa? J dalam ni. Negatif 1 kan? Negatif 1. Tambah 1. Negatif 1 tambah 1 ialah kosong. Naik atas. Kosong kurang atau sama dengan kosong? Ya atau tidak? Ya. Kosong sama dengan kosong? Ya.
output adalah negatif. Oh, ini kosong, lupa aku ubah tadi. Kosong. Okay, jadi ini adalah kosong. Okay. Lepas tu dia turun bawah. Print J adalah kosong. Lepas tu dekat sini, J adalah kosong. Kosong tambah 1 adalah 1. Okay, naik atas. 1 kurang atau sama dengan kosong. Sekarang J adalah 1. 1 kurang atau sama dengan kosong. Tidak. Okay. Bila tidak, dia akan pergi sini. Stop. Okay. Tamat. Jadi output kita, yang ni lah output kita ni. Okay. Ini jawapan kita. Okay, seterusnya. Contoh 2. X sama dengan kosong. While selagi X sama dengan kosong, print hello world. So, dia akan print X tu adalah kosong. Okay, kosong. Kosong sama dengan kosong? Ya. Ini tanda sama dengan. Ini memang tanda sama dengan. Sama dengan. Sebab dia ada 2 kali macam tu. Tanda sama dengan. Okay. Equal. Kalau dia 1 saja macam ni. Okay, macam ni adalah sama dengan. Ada 2 kan. Kalau macam ni, dia adalah tumpukan. Beza tau dengan matematik. Kosong sama dengan kosong? Ya. Kalau ya, dia akan print hello world. Lepas tu dia ulang balik naik atas. Kosong sama dengan kosong, print lagi hello world. Dia akan print banyak kali hello world ni. Dia tak akan berhenti. Dekat sini dia kata, dalam contoh ni, ulangan while tidak akan berhenti. Will never end. Tak akan berhenti. Sebab apa tak akan berhenti? Sebab syarat sentiasa benar. Kosong memang sama dengan kosong. Syarat benar. Jadi dia akan ulang. Tak berhenti. Okay. Seterusnya. Okay, contoh 3. Okay, contoh 3 macam contoh kita buat tadi lah. Okay, seterusnya contoh 4. Okay, lebih kurang je. Ni contoh 5. Okay, contoh ni saya ambil daripada internet. Struktur kawalan ulangan while. Okay. Kita tengok kat sini. Start J sama dengan negatif 5. J ni adalah satu pemboleh ubah. Okay, bila diberi J sama dengan negatif 5. Negatif 5 ni adalah nilai awal. Nilai awal bagi pemboleh ubah J. Okay, kalau dari segi rajah kita boleh buat macam ni. Okay, ini nanti kita akan masukkan nilai untuk J, pemboleh ubah J. Sekarang nilai awal adalah negatif 5. Okay, kemudian anak panah akan turun ke bawah. Dia akan uji syarat. J kurang atau sama dengan kosong. J sekarang berapa? Negatif 5. Okay. Negatif 5 kurang atau sama dengan kosong. Ya atau tidak? Ya kan? Okay, bila ya dia akan turun ke bawah, dia akan print J. Print ni maksudnya dia akan paparkan. Paparkan output. Output apa yang dipaparkan? Output yang dipaparkan adalah J. Jadi output kita akan jadi macam ni. Output kita J, dia akan paparkan nilai J. J sekarang adalah negatif 5. Negatif 5. Okey, itu yang pertama. Lepas dia paparkan output negatif 5 ya, dia akan naik ke atas. Okey, J sama dengan J tambah 1. Okey, untuk operasi ni kita akan laksanakan yang sebelah kanan dahulu. Okey, kita akan buat ni. Nanti dapat jawapan barulah kita umpukkan ke nilai J yang sebelah kiri. Okey, jadi J sebelah kiri akan dapat nilai barulah lepas ni. Okay, sekarang ni J sama dengan J tambah 1. J sekarang adalah negatif 5. Negatif 5 tambah 1 adalah negatif 4. Jadi J sekarang akan mengambil nilai negatif 4.
Okey, negatif 4. Okey, dia akan ulang naik ke atas. J sekarang negatif 4. Jadi kita uji syarat. Negatif 4 kurang atau sama dengan kosong? Ya. Okey, bila ya, dia akan turun ke bawah. Print J, paparkan output bagi J. Nilai J sekarang berapa? Okey, dalam pembeli ubah, nilai sekarang adalah negatif 4. Jadi output kita adalah negatif 4 macam tu. Dia output cantik-cantik kat sini, negatif 4. Lepas tu dia akan ulang balik, naik ke atas. J sama dengan J tambah 1. J yang dalam ni negatif 4. Tambah 1 dapat negatif 3. Jadi nilai J yang baru adalah negatif 3. Okay, kita cancel yang ni, sekarang ialah negatif 3. Okay, naik ke atas. Ulang balik. J sekarang negatif 3. Negatif 3 kurang atau sama dengan kosong? Ya. Sebab nombor negatif mesti kurang atau sama dengan kosong kan? Bila ya, dia akan turun ke bawah. Yes, true. Okay. Print J, paparkan output baru bagi J. J sekarang adalah negatif 3 macam tu. Negatif 3. Okay, kita tulis output cantik-cantik kat atas ni. Negatif 3. Okay. Lepas tu dia akan naik ke atas. J sekarang, J yang dalam ni akan pegang nilai negatif 3. Kan? J dalam ni adalah negatif 3. Negatif 3 tambah 1 ialah negatif 2. Jadi nilai J yang baru adalah negatif 2. Negatif 2. Okey, naik atas untuk ulang balik uji syarat. Negatif 2 kurang atau sama dengan kosong. Kita tulis cantik-cantik kat sini. Negatif 2 kurang atau sama dengan kosong? Ya. Okey. Bila ya, dia akan turun bawah. Paparkan nilai J. Nilai J sekarang adalah negatif 2. Okey, jadi output kita kat sini negatif 2. Kemudian dekat sini, J dalam ni adalah negatif 2. Negatif 2 tambah 1 ialah negatif 2 tambah 1 adalah negatif 1. Jadi J sekarang adalah negatif 1. Lepas tu naik ke atas, ulang untuk uji syarat. Negatif 1 kurang atau sama dengan kosong? Ya. Bila ya, turun bawah. Print J. J adalah negatif 1. Okey. Naik atas, uji lagi syarat. Bukan uji syarat, ini adalah tambah 1 kepada nilai J. Okay, maksudnya dekat sini, J yang dalam ni adalah negatif 1. Negatif 1 tambah 1 adalah kosong. Jadi J baru adalah kosong. J baru adalah kosong. Cancel sini jadi kosong kan. Kosong akan naik ke atas untuk ulang balik uji syarat. Kosong kurang atau sama dengan kosong? Kosong kurang atau sama dengan kosong? Betul tak kosong kurang atau sama dengan kosong? Kosong sama dengan kosong. Ya. Okey. Bila ya, turun bawah. Print J. J sekarang bernilai kosong. Jadi output kita akan jadi kosong. Okay. Tadi lupa nak tulis ni output untuk negatif 1 tadi. Lepas tu kosong kan? Lepas tu naik atas. J sekarang adalah kosong. Kosong tambah 1 adalah 1. Kosong tambah 1 adalah 1. Okay. J sekarang bernilai 1. Naik atas. Okay. Untuk uji syarat. Adakah 1 kurang atau sama dengan kosong? Tidak. 1 lebih besar daripada kosong. Bila tidak maksudnya dia pergi dekat false. Tidak. Okay. Sebab syarat menjadi palsu. Bila syarat palsu, dia akan ikut anak panah ni lah. Dia akan stop. Dia akan berhenti atau tamat lah. Okay. Jadi untuk carta alir ni, output kita adalah, yang mana output kita? Output kita adalah yang ni. Ini output kita. Output tu apa yang dipaparkan. Yang ni adalah output. Jadi jawapan kita negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan kosong. Okay.
Okey, kemudian kita tengok contoh seterusnya, contoh 2. Ini juga daripada internet, contoh yang bagus. Kita tengok kat sini, while loops in Python. Python ni adalah bahasa pengatur caraan, nanti kita akan belajar dalam bab 3. Struktur ulangan while. Okay, diberikan ada satu pemboleh ubah kat sini, pemboleh ubah yang bernama X. Nilai awal dia adalah kosong. While selagi X sama dengan kosong, X sama dengan kosong. Okey, sebelum tu yang ni saya nak terangkan yang ni. Yang ni adalah umpukan. Kalau dia buat tanda sama dengan 1 macam tu, itu adalah umpukan. Maksudnya umpukan nilai kosong ke dalam pemboleh ubah X. Ini umpukan. Kalau macam ni, yang ni, simbol ni menunjukkan sama dengan. Ada 2 kali sama dengan tu memang maksud dia adalah sama dengan ataupun kita kata sebagai equal. Okay, sama. Kita tengok balik. Selagi X sama dengan kosong, X sekarang bernilai berapa? Kosong kan? Okey, betul lah. Bila syarat ni benar, dia akan turun ke bawah. Dia akan laksanakan penyataan di bawah syarat tersebut. Okay. Jadi dia akan papar hello world. Okay, hello world macam ni. Okay, lepas dia laksanakan penyataan hello world, dia akan naik balik. Uji lagi syarat. Okay, yang ni dia akan buat yang ni, dia turun bawah kan, print hello world, paparkan hello world, naik untuk uji syarat. Okay. Selagi X sama dengan kosong, okay, tengok nilai. Adakah X sama dengan kosong? Ya, X masih kosong. Bila ya, dia akan ulang lagi. Okay, ulang penyataan di bawah while. Dia akan paparkan print hello. Papar lagi print hello. Lepas papar print hello, dia akan ulang lagi. Okay, uji syarat. Selagi X sama dengan kosong, X sekarang berapa? Betul, X sama dengan kosong kan? Kosong maksudnya ya. Bila ya, dia akan buat penyataan di bawah syarat, di bawah while tu. Jadi dia akan pergi sini balik. Print hello world. Okay, dia akan print lagi hello world. Lepas tu, lepas dia print, dia akan naik. Uji balik syarat. Sebab syarat tu masih benar. Okay? Syarat masih benar. Syarat masih benar. Maka ulangan diteruskan. Okay, dia ulang-ulang lah sebab syarat ni memang akan benar sebab nilai X tu tak akan bertambah. Kan? Dia tak bagi pun macam X sama dengan X tambah 1 ke, tak ada kan? Jadi nilai X tu sentiasa kosong. Jadi syarat sentiasa benar, dia akan paparlah semua ni. Dia akan papar tanpa henti. Yang ni dia tunjuk sikit saja kan? Sebenarnya dia akan papar tanpa henti. Okay? Loop will never end. Because there is never a situation when X can change the loop will. The loop will. Okay? Seterusnya. Tengok lagi contoh lain. Okay. Ini adalah contoh yang kedua. Kita tengok ya. X sama dengan kosong. Itu adalah pemboleh ubah X. Pemboleh ubah X pegang nilai kosong. Ini nilai awal dia. Nilai awal kosong. While X, ni simbol macam ni. Simbol macam ni. Okay, tanda seru dengan sama dengan ni maksudnya bermaksud tidak sama dengan. Okay, tak sama dengan. Ataupun dalam matematik mungkin kita guna macam ni. Tak sama dengan. Okay. Okay, sekarang ni dia akan uji syarat. While X not equal to 5. Selagi X tidak sama dengan 5. X sekarang adalah kosong. Kosong kurang kosong
Okey, dia akan uji syarat. Selagi X tak sama dengan 5, dia akan paparkan please type in a number. Okey, yang ni bila true lah. Bila syarat benar. Bila syarat benar, dia akan laksanakan penyataan ni. Bila syarat palsu, dia akan laksanakan penyataan di bawah tu. Syarat palsu. Okay, sekarang kita uji while X not equal to 5. Selagi X tak sama dengan 5. Sekarang X adalah kosong. Kosong tak sama dengan 5. Ya kan? Bila ya, dia akan keluar list X sama dengan kosong while X not equal to 5. Okey, dekat sini ada satu pemboleh ubah yang bernama X. Pemboleh ubah X pegang nilai berapa? Nilai awal dia adalah kosong. Okey, while X tak sama dengan 5. Simbol ini menunjukkan simbol tak sama. Tidak sama dengan. Ataupun kita kata not equal to. Not equal to. Okay, simbol ni tak sama dengan. Kalau dalam matematik kita guna macam ni. Okay, simbol not equal to. Sekarang kita teruskan. Tengok pada atau cara kita X sama dengan kosong. While, selagi X tak sama dengan 5, sekarang X adalah kosong kan? Kosong tak sama dengan 5. Ya. Kalau ya, dia laksanakan penyataan ni lah. Penyataan ni kan sebab syarat benar. Syarat benar dia buat penyataan di bawah tu. Okay, X sama dengan input please type in a number. Jadi dia akan keluar arahan please type in a number. Okay, type in a number. Itu maksudnya dia suruh pengguna masukkan nombor. Katakan kita masukkan satu nombor. Nombor tu mesti integer sebab jenis integer kan. Katakan kita masukkan nombor 3. Okay. Nombor 3 yang kita masukkan tu akan diumpukkan kepada pemboleh ubah X. Jadi 3 ni akan masuk kepada pemboleh ubah X. Jadi 3 macam tu. Okay. Lepas tu dia akan ulang. Dia akan naik balik ke atas untuk uji syarat. While X tak sama dengan 5. Okay, sekarang X adalah 3 kan? 3 tak sama dengan 5. 3 tak sama dengan 5. Ya. Ya, dia akan pergi bawah. Please type in a number. Keluar lagi arahan macam ni. Please type in a number. Okay, kali ni pengguna typekan nombor berapa? Katakanlah nombor 4. Okay, nombor 4. Sekarang ni, nombor 4 tu akan masuk kepada pemboleh ubah X. Jadi, nilai X yang baru adalah 4. Okay. Kemudian dia akan, atau cara akan naik balik ke atas untuk uji syarat. Sekarang X bernilai 4. 4 tak sama dengan 5. Ya. Kan? 4 tak sama dengan 5. Ya. Kalau ya, syarat benar, dia akan turun balik. Turun balik, dia akan paparkan please type in a number. Okey, kali ni pengguna masukkan nombor, katakan masukkan nombor 5. Sekarang nombor 5 ni akan masuk, akan diumpukkan kepada pemboleh ubah X. Jadi pemboleh ubah X akan dapat nilai baru iaitu 5. Macam tu. Lepas tu dia akan naik untuk uji balik syarat. X tak sama dengan 5, X sekarang adalah 5. 5 tak sama dengan 5, ya atau tidak? Tidak kan? Bila tidak, maksudnya syarat ni dah menjadi palsu. Bila syarat jadi palsu, okay, dia akan
keluar daripada gelung dan dia akan laksanakan penyataan di bawah ni. Jadi dia akan keluar loop has ended. Okay. Rupanya ada juga contoh dia bagi kat tepi ni. Tak perasan tadi ni. Please type in a number. Okay, dia type nombor 1 kan. Nombor 1. Okay, saya padam sikit yang ni. Okay. Rupanya kat tepi ni pun ada contoh yang dia bagi. Contoh input. Okay, mula X sama dengan kosong kan? X sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Selagi X tak sama dengan 5, kosong tak sama dengan 5, dia akan keluar arahan macam ni. Please type in a number. Ini pengguna masukkan nombor. Nombor pengguna masukkan adalah 1. 1 akan ambil nilai X. Okay. Jadi sekarang X sama dengan 1. Dia akan naik balik ke atas. Okay, naik ke atas, uji lagi syarat. 1 tak sama dengan 5, ya. Ya, syarat benar, dia turun ke sini. Okay, dia keluar lagi arahan. Please type in a number. Pengguna masukkan negatif 5. Okay, lepas tu dia ulang lagi. Uji syarat. Negatif 5 tak sama dengan 5, ya. Ya, dia turun bawah ni. Jadi keluar lagi arahan. Please type in a number macam ni. Lepas tu pengguna masukkan 122. Ni atas. Okay. Sekarang dia uji syarat. 122 tak sama dengan 5? Ya, tak sama. Jadi turun bawah. Dia akan keluar arahan lagi. Please type in a number macam ni kan. Lepas tu pengguna masukkan nombor berapa? Nombor 5. Oh, tadi lupa nak update kat sini. Ini negatif 5. Lepas tu pengguna masukkan 1, 2, 2. Okay. Lepas tu kali ni pengguna masukkan 5. Okay. Jadi dia akan naik untuk uji syarat. 5 tak sama dengan 5? False. Sebab 5 sama dengan 5 kan. Jadi syarat ni telah menjadi palsu. Bila palsu dia akan turun ke bawah. Loop has ended. Okay, keluar macam tu. Sama lah macam kita buat ni. Okay, contoh 4. Example of while loop in action. Okay, kelas.